A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat saya Puan Juliana binti Sa'araini menjalankan satu sesi taklimat peperiksaan OBT peperiksaan Oktober 2021 kepada semua calon-calon siswa guru yang akan menduduki peperiksaan. Okey. Seperti semua sedia maklum, peperiksaan Oktober 2021 akan melibatkan program PISMP untuk semua ambilan yang terlibat. Saya harap anda semua berada dalam keadaan sihat, sejahtera bersama keluarga dan di samping rutin-rutin harian anda di rumah. Dan juga anda juga saya harap sentiasa berada dalam keadaan ceria kerana di musim-musim kita menghadapi MCO, semua sesi PNP, semua sesi pentaksiran, semua aktiviti-aktiviti dijalankan ketika anda berada di rumah bersama keluarga. Okay, jadi masa sangat mencemburui kita kerana sekejap saja saya rasa baru kita mulakan sesi kuliah, tuk-tuk tiba-tiba kita dah sampai ke penghujung semester yang mana anda perlu menduduki peperiksaan akhir bagi kursus-kursus yang ada peperiksaan. Okay. Pada taklimat pada pagi ini ada beberapa perkara yang saya akan sampaikan kepada anda semua siswa-siswa guru yang mana antaranya adalah yang pertama berkaitan dengan maklumat am. Okay. Maklumat am itu termasuklah jadual kursus, jumlah kursus dan juga jadual waktu peperiksaan yang akan kita hadapi bermula pada minggu hadapan. Seterusnya saya akan beri maklum balas sedikit berkaitan dengan panduan pelajar. Apa yang dikatakan panduan pelajar itu? Panduan pelajar itu adalah panduan yang akan diguna pakai oleh unit peperiksaan dan juga anda selaku calon-calon peperiksaan, bagaimana pengkaedahan yang perlu anda patuhi sepanjang peperiksaan Oktober 2021. Perkara yang tiga yang saya akan bentangkan juga adalah berkaitan dengan Google Classroom. Apa itu Google Classroom? Yang saya nak bentangkan adalah berkaitan dengan platform yang kita gunakan untuk menjalankan sesi peperiksaan Oktober kali ini dan juga pengkaedahan dan juga apa keperluan yang anda perlu masukkan data, apa perlu anda buat sepanjang berada dalam sesi platform Google Classroom itu. Seterusnya pada sesi yang keempat saya akan bukalah untuk sesi soal jawab. Kalau ada siswa guru nak bertanya apa-apa maklumat yang berkaitan, boleh tanya kepada saya lah. Okey, lepas ini. Dan juga saya tak kisah kalau misal kata ada dalam kalangan siswa guru yang nak bertanya soalan ketika saya memberikan taklimat ini, dipersilakan, tak ada masalah, boleh ya. Okey. Baik, maklumat pertama yang adalah berkaitan dengan maklumat am yang saya perlu sampaikan kepada anda semua. Seperti semua sedia maklum, untuk peperiksaan kali ini jumlah kursus yang ditawarkan yang mana kursus-kursus tersebut adalah terdiri daripada gabungan kerja kursus dan juga peperiksaan. Okay, jumlah keseluruhan yang akan ada peperiksaan bagi Oktober ini adalah sebanyak 40 kursus. Okay, 40 kursus tak termasuk dengan 7 kursus adalah kerja kursus yang melibatkan 100% kerja kursus. Okay. Tarikh peperiksaan adalah pada 11 Oktober hingga 22 Oktober. Okay. Jadi saya rasa semua dalam kalangan siswa guru dah tahu
jadual-jadual peperiksaan yang mana bila tarikh khusus anda ada exam, hari apa, pukul berapa. Okay. Kalau kita tengok kepada jadual exam, peperiksaan Oktober kali ini akan ada khusus yang menjalani peperiksaan pada hari Sabtu dan Ahad. Okay. Untuk makluman semua, kita tertakluk kepada penetapan jadual waktu yang telah disusun atur oleh IPGM. Okey, bukan saya susun, bukan siapa-siapa susun di peringkat kampus, hanya saya terima daripada IPGM dan kemudian saya sebarkan kepada semua lah. Okay. Jadi saya harap adanya peperiksaan pada hari Sabtu dan Ahad ini tidak membebankanlah kepada semua sama ada pensyarah maupun pelajar guru. Kalau ada, tolonglah tolong beri keutamaan kepada peperiksaan dulu. Okay, selepas exam, dalam sejam, 2 jam mungkin anda dah telah tamat exam, anda boleh teruskan dengan aktiviti anda lah di hujung minggu seperti biasa. Okay. Pengurusan peperiksaan pada kali ini juga seperti sebelum-sebelum ini, dia masih kekal dijalankan secara dalam talian. Okay, itu yang kita katakan Google Classroom tadilah. Okay, baik. Seterusnya dalam pelaksanaan peperiksaan Oktober 2021, unit peperiksaan dan penilaian juga telah sediakan satu panduan pelajar lah. Okay, panduan pelajar yang mana bila kita tengok di sini, okey, baik, saya akan share panduan pelajar itu. Okey. Okey, ini adalah garis panduan pengurusan pentaksiran akhir secara dalam talian bagi calon peperiksaan Oktober 2021. Okay, perkara pertama yang perlu anda ketahui adalah garis panduan ini akan digunakan oleh calon semasa menduduki peperiksaan akhir secara dalam talian. Okay, mana-mana panduan kita tak guna pakailah, hanya ini satu panduan yang saya tetapkan untuk kegunaan semua calon-calon yang akan menduduki peperiksaan Oktober. Okay. Perkara yang kedua adalah calon perlu bersedia dengan capaian atau kemudahan internet yang stabil sebelum menduduki peperiksaan akhir berkenaan. Okay, maksudnya sekarang di sini saya rasa anda di rumah ataupun di kediaman masing-masing di lokasi anda berada sekarang tidak ada masalah capaian internet. Kalau masih ada dalam kalangan siswa guru yang menghadapi masalah capaian internet ini, perkara pertama yang perlu anda buat adalah cuba mencari satu lokasi yang terbaik memboleh anda duduk di situ untuk anda hadapi peperiksaan. Okay. Dan kalau ada masalah ini tak dapat diatasi, mungkin boleh maklumkan awal kepada pensyarah-pensyarah anda masing-masing lah supaya pensyarah tahu apa kekangan-kekangan yang bakal berlaku kepada anda lah calon-calon peperiksaan. Okay. Perkara yang ketiga, calon perlu mengemaskini alamat email dan nombor telefon bimbit bagi tujuan pentaksiran akhir dengan pensyarah, pengawas dan ataupun pemeriksa masing-masing. Kenapa saya kata perlu kemaskini? Kerana sebab kita berada dalam situasi secara maya. Jadi pengkaedahan terbaik yang kita boleh hubungi adalah secara email ataupun nombor telefon. Kita bimbang pernah berlaku yang mana pada hari peperiksaan calon terlupa dan dia masih tidur. Macam mana? Kita pensyarah pengawas tunggu tapi masih calon tak cukup. Maksudnya bila calon tak cukup, peperiksaan pengawas perlu tunggu sehingga semua calon datang mengisi kehadiran baru dia boleh mulakan.
Okay, jadi saya kata penting nombor telefon. Jangan bagi nombor telefon orang lain kepada pengawas-pengawas ataupun pensyarah-pensyarah kita. Tolong ini satu keperluan yang amat penting kerana inilah penkeadaan terbaik yang kami di kampus boleh buat untuk hubungi anda dengan kadar yang segera. Okay, perkara yang keempat, calon perlu memastikan menerima pautan ataupun invite kepada soalan pentaksiran akhir menggunakan kod kelas Google Classroom berdasarkan jadual waktu pentaksiran akhir. Apa maksudnya ni? Maksudnya sebelum hari peperiksaan, sehari sebelum peperiksaan, pastikan anda menerima pautan ataupun invitation daripada pensyarah anda yang mengatakan anda adalah calon yang akan menduduki peperiksaan pada keesokan harinya. Okay, jadi bila terima invitation itu tolong aktifkan. So jadi kita tahu, okay, bila kita dah aktifkan, kita tahu pensyarah akan tahu yang anda telah bersedia dan akan hadir pada peperiksaan pada keesokan harinya. Okay. Ini adalah syarat-syarat okay. Perkara yang kelima adalah panduan sebelum peperiksaan bermula. Okay, bila masa tu? Pukul berapa? Itu 30 minit sebelum. Okay, 30 minit sebelum. Perkara yang pertama, calon diwajibkan membaca, memahami dan mematuhi segala yang ditetapkan dalam arahan peperiksaan Oktober. Okay, nanti bila anda pergi kepada GC, dia akan ada arahan peperiksaan Oktober. Okay, kita buka, kita akan baca, kita akan fahami dan kita akan patuhi. Apa kandungan dia yang tulis dalam tu? Okay, tak boleh meniru contohnya. Perlu isi kehadiran dan sebagainya. Okay, kena baca dulu ya. Jangan main buka terus je tanda. Okay, kalau kita kena pasti macam tu, kita rasa anda belum bersedialah maksudnya. Okay. So maksudnya apa yang perlu? Wajib baca, memahami dan mematuhi. Perkara yang kedua adalah calon dikehendaki mengaktifkan kamera semasa taklimat peperiksaan dijalankan oleh pensyarah. Okay. Maksudnya sekarang ni kita sewaktu pensyarah memberi taklimat, maksudnya taklimat yang saya beri sekarang ini adalah taklimat daripada unit peperiksaan dan penilaian. Tetapi pada hari peperiksaan, pada sebelum mulanya peperiksaan, pensyarah anda akan memberi satu taklimat khas kepada anda. Okay, selaku calon peperiksaan. Dan waktu itulah yang saya katakan perlu aktifkan kamera. Okay, perlu aktifkan kamera. Sebab apa? Sebab kita nak tahu calon yang duduk di situ adalah calon yang betul. Kita tak nak dan kita bimbang kerana takut-takut juga. Bukan kita tak percaya dekat semua siswa guru RPG Pulau Pinang ni. Kita percaya. Cuma kita nak pastikan betul-betul yang mana yang duduk exam itu adalah betul-betul calon yang selayaknya duduk di situ, iaitu calon yang telah berdaftar. Okay. Jadi kita nak anda aktifkan kamera. Jadi bila dah aktif kamera tu, kalau rasa selalu pagi serabut, pagi exam kena smart lah sikit. Pakai tudung cantik sikit ke. So, jadi semasa duduk exam, anda perlu pakai pakaian yang kemas. Okay, pakai pakaian yang kemas sebelum duduk exam. Seperti biasalah. Okay. Perkara yang ketiga, calon juga dikehendaki mengaktifkan kamera semasa ketika peperiksaan mula dijalankan selama 15 minit. Okay, maksudnya di sini, tadi awal kita dah buka kamera untuk dengan taklimat. Kemudian selepas dengan taklimat, calon juga dikehendaki aktifkan kamera lagi selama 15 minit selepas peperiksaan dijalankan. Jadi keseluruhannya adalah 45 minit minimum anda perlu buka kamera ataupun mengaktifkan kamera. Okey. Bila lagi nak aktifkan kamera? Okey.
Kalau berkeperluan, anda juga perlu aktifkan kamera di hujung sesi sebelum tamat exam. Kerana pensyarah nak tengok adakah calon yang menjawab peperiksaan itu adalah calon yang betul-betul duduki sehingga tamat peperiksaan. Okey. Baik, perkara yang keempat adalah calon turn in atau hands in taklimat peperiksaan dalam GC. Ini saya katakan tadi, taklimat peperiksaan dalam GC itu perlu baca, perlu faham dan perlu patuhi. Perkara yang kelima adalah calon turn in dan ataupun hand in kehadiran dalam GC. Okey, kita dah dengar, kita akan turn in taklimat, kita akan juga mengisi kehadiran dalam GC. Okey, ini penting. Kalau anda tak isi kehadiran, anda dikira tidak hadir lah sebab pensyarah tak tahu sama ada bilangan yang hadir tu cukup ke tidak. Kalau anda tak isi, so dia tak boleh nampak dalam tu. Dia tak ada dokumentasi yang kata anda hadir, sukar bagi dia lah. Okey, sukar bagi pensyarah untuk kena pasti. Perkara yang keenam, setelah selesai taklimat, setelah selesainya mengisi kehadiran, okey, pengawas akan memberi arahan untuk anda calon untuk turn in atau hand in selepas menerima soalan. Okey, maksudnya cara kata soalan dah ada, mungkin boleh buka soalan. Waktu itu baru anda dibenarkan buka soalan yang diterima. Okey, perkara yang ketujuh, calon dikehendaki menjawab dalam buku jawapan format Google Docs. Okey, ingat ya, kita kata pelaksanaan ini dari semasa ke masa akan dikemas kini. Tapi untuk kali ini, pertama kalinya untuk menggunakan Google Doc, calon hanya digalakkan. Okey, atau boleh juga memuat turun buku jawapan daripada GC. Ini kena refer kepada pensyarah masing-masing. Kalau pensyarah kata format apa yang dia nak format Google Docs, so jawablah anda dalam Google Docs. Kalau dia kata muat turun dulu, kemudian jawab, kemudian return kepada dia semula. Okay. Ini ikut pensyarah masing-masing lah, mengikut pensyarah masing-masing. Perkara yang ke-8, calon wajib melengkapkan butiran seperti angka giliran dan kod khusus di ruangan yang disediakan pada setiap helaian buku jawapan. Okay, ini penting sebab kita dah highlight dah perkataan di situ adalah perkataan wajib. Okey, jadi bila wajib memang tak boleh tak buat lah, memang kena buat, isi angka giliran dan kod khusus pada setiap helaian jawapan. Okey. Baik, di sini saya nak tambah, soalan, bentuk buku soalan yang akan dihantar ataupun dipaparkan di dalam GC. Okey, ada beberapa buah kursus, antaranya adalah kursus bagi matematik dan sains. Soalan-soalan yang akan diberikan adalah secara 1/1. Bagi kursus-kursus lain dia akan diberi terus dalam satu buku soalan. Tetapi berbezalah dalam bagi matematik dan sains. Tapi saya tak pasti sains, tapi matematik ya. Okey, tapi rujuk semula dengan pensyarah anda. Okey. Tapi keperluan itu ada bagi jabatan matematik dan jabatan sains. So jangan terkejut ya nanti kenapa. Itu adalah prosedur bagi jabatan masing-masing lah. Okey. Untuk sebelum peperiksaan saya telah terangkan, sekarang saya akan terangkan pula tentang semasa peperiksaan berlangsung. Okey. Pertama, calon yang tidak mendaftarkan diri secara dalam talian selama 30 minit sebelum peperiksaan bermula, dia dikira tidak hadir peperiksaan. Okey, jadi saya kata masuk aja awak dalam GC tu, antara perkara-perkara yang pertama anda perlu buat adalah mengisi kehadiran. Bimbang kalau tak isi, macam-macam perkara boleh berlaku. Okey.
Perkara yang kedua adalah calon perlu memuat turun soalan berkenaan dan boleh mula mendapatkan bahan rujukan untuk menjawab soalan tersebut. So ini tengoklah kalau dia berkeperluan anda untuk mendapatkan maklumat, so bolehlah mula mencari bahan rujukan. Perkara 6.3, calon menjawab soalan menggunakan buku jawapan yang disediakan. Okay, kita dah tetapkan format di situ. Antara formatnya adalah apa? Menggunakan font Arial bersaiz 12 serta langkau 1.5 baris. Okay. Mencatat angka giliran dan nombor soalan pada setiap helaian. Ini saya ulang lagi perkataan ni supaya ia sentiasa anda ingatlah. Okay, sebab sebelum ni pernah berlaku tak tulis angka giliran pada buku jawapan. Keadaan ini menyebabkan persyarat anda keliru. Ini siapa punya, ini siapa punya. Okay, jadi tak salah anda bukan masa lama pun. Okay, tulis angka giliran dan juga nombor soalan. Okay, perkara 6.4, calon wajib menjawab soalan secara individu dan boleh menggunakan waktu yang diperuntukkan secara bebas. So maksudnya kalau dalam tempoh 2 jam contohnya, anda buatlah macam mana seolah-olah anda menjawab peperiksaan secara bersemuka di Dewan Peperiksaan. Anda bebaslah menggunakan masa yang ada tu, nak buat soalan pertama dulu ke, nak buat soalan kedua dulu ke. Ikutlah macam mana, sebabnya ini adalah bebas kepada calon menguruskan waktu peperiksaan dia. Walau bagaimanapun, calon harus diingatkan agar tidak berbincang dan meniru jawapan calon-calon lain. Calon-calon juga diingatkan untuk mengelakkan plagiarism dengan menggalakkan mereka mematuhi penulisan akademik yang ditetapkan oleh IPG. Okey, di sini saya ingatkan sekali lagi kalau anda rasa anda nak skor A yang terbaik, pastikan anda buat bersungguh-sungguh dan itu adalah hasil daripada anda sendiri. Tak perlu berbincang dengan kawan, kopi sana, kopi sini. Tapi kalaulah contohnya anda masih buat juga plagiarism dan anda juga telah dapat dikesan oleh pensyarah, maka tindakan berat kita akan kenakanlah kepada mana-mana calon yang membuat demikian. Apa yang kita buat? Antaranya kita boleh gagalkan terus dia paper yang diambil tu ataupun markah dia kita turunkan semaksimum mungkin. Okay, saya ingatkan di sini tolong hati-hati. Okay. Baik, lagi satu, sewaktu orang kata nak hantar tu, pastikan hantar dalam set soalan dan jawapan yang betul. Sebab kita tak nak tajuknya lain tapi dalamnya jawapan-jawapan bagi kursus lain. Kita tak nak. Bukan saya cakap kosong, bukan saya nak saja mengada-adakan cerita, tapi benda ini telah berlaku pada semester lepas. Okay, kenapa? Cover dia tajuk kursus lain tapi dalam dia jawapan bagi kursus lain. Macam mana tu? Macam mana? So walaupun anda berada dalam keadaan mungkin rasa tertekan ke dan sebagainya, tapi tolong lebih berhati-hati untuk tujuan-tujuan skrip-skrip jawapan yang akan dihantar. Okay. Baik, seterusnya adalah berkaitan sebelum, sudah, semasa, sudah. Sekarang kita pergi kepada selepas peperiksaan. Apa selepas peperiksaan yang perlu anda buat? Okey, perkara yang pertama, calon berhenti menjawab soalan pentaksiran akhir mengikut masa yang ditetapkan. Okey, contohnya kalau anda punya waktu peperiksaan adalah 2.5 jam, maka berhentilah pada 2.5 jam. Pengawal akan ingatkan, okey, masa tinggal lagi 15 minit. Contohnya, so dalam tempoh 15 minit itu, mohon bersedialah untuk saat-saat akhir anda menjawab dan perlu tamatkan masa menjawab pada masa yang telah ditetapkan. Okay. Perkara yang kedua,
calon dikehendaki save ataupun simpan buku jawapan dalam 2 bentuk fail. Okey. Bentuk satu dalam bentuk PDF, satu dalam bentuk dokumen. Selain saya kata tadi, digalakkan menjawab terus dalam Google Doc. Okey. Kenapa kita perlu buat dalam 2 bentuk fail? Okey. Sebab apa? Kita bimbang kalau contohnya PDF kita tu bila dihantar tak sampai ataupun rosak dan sebagainya. So kita ada lagi backup dalam bentuk dokumen. Okay. Perkara yang ketiga, calon perlu memaknai skrip jawapan masing-masing ke dalam GC pentaksiran tersebut dan perlu menyimpan bukti penghantaran. Okey, saya tekankan lagi di sini kerana kadang-kadang bila dia dah masukkan dalam GC, dia tak ingat dah dia punya buku skrip tadi dia simpan kat mana. Tapi sebenarnya itu penting. Walaupun anda masukkan dalam GC waktu penghantaran skrip jawapan, calon juga perlu simpan bukti penghantaran tu. Okey, file tu simpan dekat mana? Simpan elok-elok. Namakan dengan nama yang betul. Supaya kita kalau berlaku apa-apa, kita bimbang. Okey, kalau kita minta calon hantar balik skrip jawapan, calon hantar skrip yang silap lah. Okey. Okey, perkara yang keempat, calon perlu menyimpan satu salinan lembut dan satu salinan bercetak sebagai sandaran. Ini yang saya katakan tadi, buat backup. Penting itu backup. Kalau apa-apa berlaku, kita masih ada dalam simpanan kita punya skrip jawapan. Perkara 75, calon yang gagal menghantar jawapan pada masa ditetapkan adalah dikira gagal peperiksaan berkenaan. Okey. Kalau dia tak hantar, dikira gagal lah. Okey. Dalam kes ini, calon boleh membuat rayuan sekiranya mereka mempunyai bukti bahawa mereka telah menghantar jawapan tersebut berkenaan dalam masa yang ditetapkan. Apa yang penting saya highlightkan perkataan gagal tu? Kerana kita sedia maklum kalau misal kata tamat exam, dia tak hantar lagi soalan, jawapan dia. Dia simpan dulu, peram dulu. Tak boleh ya. So maksudnya bila tamat, pensyarah kata tamat dan hantar ke dalam GC, so cepat-cepatlah hantar bila masa exam dah tamat. Kita dah ingatkan di situ ya. Kalau tak hantar, dia dikira gagal. Perkara yang keenam, calon yang didapati meniru atau melakukan kesalahan plagiarism boleh dikenakan tindakan tata tertib. Kita ulang lagi. Besar ni ya kesan dia kepada semua calon-calon peperiksaan. Okay, jadi tolong elakkan benda-benda ini daripada berlaku. Sebab saya yakin semua calon-calon yang ada di kampus IPGK Pulau Pinang ini bukan calang-calang orangnya. Kenapa saya kata? Sebab semua yang ada di kampus ini semua adalah insan-insan yang hebat, insan-insan yang cerdik pandai. Jadi pada saya tak patutlah ada yang membuat plagiarism. Okay? Sebab anda semua dah cerdik pandai. Orang yang cerdik pandai dia boleh mengejar dia punya kejayaan dengan atas usaha dia sendiri. Okey. Jadi itulah ya antara perkara-perkara sebelum, semasa dan selepas. Kemudian maklumat-maklumat tambahan yang juga perlu anda tahu. 81 dia dah kata di situ. Ini merupakan taklimat secara umum. Calon akan menerima taklimat yang lebih terperinci daripada pensyarah kursus berkenaan. Kaedah pelaksanaan kursus adalah berlainan antara satu sama lain. Okey, seperti saya maklumkan tadi, saya beri taklimat ini adalah secara umum. Tapi nanti bila sampai masanya depends kepada pensyarah masing-masing. Apa pengkaedahan terbaik yang dia nak laksanakan kepada calon-calon yang akan duduki kursus-kursus masing-masing lah. Jangan kata pula, saya tak kena pun macam tu. Kenapa saya bawa macam ni? Tak perlu banding-bandingkan. Sebab memang akan ada perbezaan lah. Baik, perkara 8.2, calon dinasihatkan untuk sentiasa menghubungi pensyarah berkenaan lebih awal bagi mendapatkan maklumat berkaitan peperiksaan dengan jelas.
Tetapi pada saya rasa ini tak menjadi masalah kepada semua calon-calon peperiksaan Oktober 2021 kerana semua yang ambil ini adalah calon program PSMP yang pernah menduduki peperiksaan sebelum ini dalam pengkeedahan yang sama. Kan? Jadi kita dah ada pengalaman lepas macam mana dah duduki exam ini. So jadi pada saya tak jadi masalah sangatlah pada anda. Okay. Pada 8.3, peperiksaan ini menggunakan pelantar Google Classroom, unit peperiksaan dan penilaian. Dan calon perlu memastikan akses memuaskan diperolehi dari awal lebih awal dari tarikh peperiksaan bagi mengelakkan masalah teknikal semasa peperiksaan. Okey, saya dah kata tadi, cubalah maklumkan. Cari info-info awal lah. Kalau dia kata contohnya ada announcement, dia kata sekian-sekian tarikh internet akan terganggu ke, kalau dah tahu maklumkan. Okay, kalau rasa tempat tu tak kurang internet, capaian dia kurang baik, pergi ke tempat yang lebih baik dan sebagainya lah. Okay, baik. Perkara yang 9 adalah paparan Google Classroom. Okay, paparan Google Classroom yang mana saya telah kali ini Google Classroom telah disusun mengikut topik-topik tertentu. Contohnya kalau dalam GC nanti anda tengok kepada topik pelajar, so maka bahagian itu adalah ruangan untuk anda lengkapkan ataupun gunakan oleh calon peperiksaan. Contohnya arahan peperiksaan Oktober. So ni anda kena buka, baca dan faham. So ni isi slip kehadiran peperiksaan. Lepas tu menjawab dalam buku jawapan peperiksaan Oktober yang telah disediakan. Kita tak nak jawab dalam lain-lain buku jawapan. Ini adalah satu buku jawapan yang telah ditetapkan. Kemudian pada buku jawapan itu ada satu helaian muka hadapan. Okay, pada helaian muka hadapan saya minta dan wajibkan semua mengisi maklumat-maklumat yang tepat pada muka surat hadapan. Jangan pula tersalah isi, tersalah nombor angka giliran. Sepatutnya benda tu tak berlaku. Tolong lebih berhati-hati untuk mengisi data-data dalam muka surat hadapan itulah. Okey. Sebenarnya pada topik lain pula adalah pada topik soalan peperiksaan. Okey. Pada topik soalan peperiksaan inilah anda akan dapatkan soalan yang telah dimuat naik ke dalam ruangan itu, dan bila cukup masanya anda boleh dibenarkan menjawab, maka bukalah dan mulalah menjawab sehingga tamat masa yang telah ditetapkan. Okey, itu kepada panduan. Okey, akhirnya selamat memiliki peperiksaan Oktober 2021 dan boleh keadaan cemerlang. Okey. Itu adalah panduan. Okey. Panduan peperiksaan. Okey, sekarang saya akan sambungkan lagi sikit berkaitan dengan slide tadi sikit lagi. Okey. Baik. Pada topik penghantaran skrip jawapan peperiksaan. Okey, pada ruangan ini akan disediakan oleh pensyarah adalah folder-folder mengikut kelas masing-masing. Okey, folder kelas. Jadi anda masukkan ataupun hantar skrip jawapan mengikut kelas masing-masing. Ianya dapat memudahkan pensyarah untuk memeriksa skrip jawapan anda. Okey. Pastikan jumlah skrip jawapan yang dihantar oleh calon mencukupi dan selepas tempoh penghantaran skrip. Okey. Ini adalah antara perkara-perkara penting yang perlu saya maklumkan, walaupun anda kata Puan Juliana, kami tiap-tiap kali exam perlu dengan taklimat dan bahan-bahannya adalah sama.
Ya, betul. Okey, memang lebih kurang kandungannya adalah sama. Tapi ini adalah satu prosedur wajib yang saya perlu jalankan dan anda perlu juga dengar taklimat daripada saya selaku Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian, dan mana ia dah satu syarat yang mana bila dengar taklimat baru anda layak masuk peperiksaan. Okey, jadi memang inilah selagi anda berada di kampus IPGK Pulau Pinang dan selagi anda akan ada kursus peperiksaan yang perlu ada peperiksaan akhir, maka anda akan jumpa saya lah. Anda akan jumpa saya dan saya akan bertaklimat seperti ini. Sentiasa mengingatkan, memastikan supaya anda dapat menduduki peperiksaan dengan rasa dalam keadaan yang bersedia. Okay. Dan juga saya berharaplah anda sepanjang peperiksaan akan berlangsung ini tolong jaga kesihatan. Okey, jaga kesihatan masing-masing. Pastikan anda berada dalam keadaan yang sentiasa terjaminlah, maksudnya cukup makan, cukup minum dan cukup tidur. Okey. Kalau rasa ada apa-apa masalah, contohnya kalau mengalami masalah kesihatan yang sangat terancam, boleh maklumkan segera kepada saya, kita akan uruskan macam mana. Dan juga pastikan anda patuh kepada jadual peperiksaan yang telah ditetapkan. Okey. Kita tak naklah saya terlupalah. Walaupun saya terlupa, saya tak nak. Okay, yang penting saya harap tolong sentiasa apa-apa yang berlaku kepada anda, ada masalah ke dan sebagainya, tolong cepat-cepat hubungi pensyarah masing-masing untuk maklumat awal. Okay. Saya rasa itu saja daripada saya. Semoga anda semua bersedia untuk menduduki peperiksaan pada minggu hadapan, yang bermula pada 11 Oktober 2021. Dan saya juga berharap semoga Allah sentiasa bersama-sama kita dan kita akan juga akhirnya nanti berjumpalah. Kalau mengikut perancangannya tak lama lagi anda boleh balik ke kampus, tapi masa bila tu tak tahu. InsyaAllah kita berdoalah, manalah tahu rezeki kita masih boleh buat keadaan bersemuka, kita boleh buat peperiksaan secara bersemuka. Dan itu saja daripada saya. Sekian, jaga diri semua. Terima kasih atas tumpuan yang anda berikan kepada saya pada pagi ini. Kata-kata akhir saya, berusahalah dengan bersungguh-sungguh untuk menjamin kejayaan anda di masa hadapan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.